Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid cikgu. Okey, kita akan sambung PDPR kita untuk subjek matematik pula hari ini bersama Cikgu Afika. Baik, untuk minggu lepas kita dah belajar, dah kenal dan tulis nombor, dah belajar tulis nombor, cerakin nombor, dah tahu nilai tempat, nilai digit untuk nombor sampai ribu. Jadi, hari ini standard pembelajaran kita ialah membandingkan nilai dua nombor dan menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Hari ini kamu akan bandingkan nombor, lepas tu kamu akan susun nombor dalam tertib menaik dan tertib menurun. Okey, kita tengok banding nombor dulu. Okey, kita bandingkan nombor mana lebih besar, nombor mana lebih kecil dulu. Okey, nombor yang pertama kita ada 2198. Okey, dan nombor kedua kita ada 140. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, kita nak tahu nombor mana yang lebih kecil, nombor mana lebih besar. Macam ni cikgu buat jadual. Okey, ni untuk cikgu tunjuk kat kamu lah. Okey, tapi nanti kalau dalam latihan, kamu tak perlulah buat jadual ni. Kamu terus tulis jawapan dia. Ni cikgu nak ajar macam mana, okey? Okey, kalau kita tengok 2198 ni, cikgu dah letakkan dalam jadual yang ada nilai tempat dia dah. Okey, 2 nilai tempat dia 1000, 1 nilai tempatnya 100, 9 nilai tempatnya 10, 8 nilai tempatnya sa. Dan 140 dia pun cikgu dah letak dalam jadual. Okey, kalau kita tengok dalam jadual ni, kita nampak nombor 140 ada 3 digit saja. Okey, jadi bila nombor tu digit dia lebih sedikit, jadi nombor tu lebih kecil. Jadi nombor yang lebih kecil ialah 140. Nombor lebih kecil ialah 140. Okey, tengok contoh yang kedua. Kita ada nombor 8304 dan satu lagi kita ada 1304. Okey, cikgu letak juga dalam jadual yang mengikut nilai tempat depa. Lepas tu kita bandingkan dari depan. Okey, nilai tempat 1000 yang atas ada 8, yang bawah ada 1. 8 dengan 1, mestilah 8 lebih besar. Okey, kat sini dah ada perbezaan. Yang lain semua sama kan? Okey, yang ni yang beza. Okey, bila 8 lebih besar bermaksud 8304 lebih besar. Okey, yang ni saja beza. Yang ni semua sama kan? Jadi, nombor lebih besar ialah 8304. Okey, tengok pula contoh yang ketiga. Okey, contoh ketiga ada 6594 dan 6573. Cikgu letak dalam jadual juga. Okey, 6594 cikgu letak kat atas. 6573 cikgu letak dekat bawah. Okey, kita mula bandingkan dari tempat ribu dulu. Okey, tempat ribu. 22,000, 226. Okey, ratus pun 225. Lepas tu kita pi pula puluh. Puluh yang atas 9, yang bawah 7. 9 dengan 7, 9 lebih besar. Jadi confirm nombor yang atas ni 6594 lebih besar. Kamu nak bandingkan, kamu bandingkan bermula dari nilai tempat yang depan. 1000 dulu. Lepas tu tengok ratus, lepas tu tengok puluh. Kalau sama, kamu pi ke belakang. Sama, pi belakang. Jadi sekarang ni sebab 1000 dia sama, ratus pun sama, kita tengok pada puluh. Puluh dia yang berbeza. Okey. Jadi nombor yang lebih besar, yang tadilah cikgu cakap 6594. Cikgu rasa benda ni tak ada masalah bagi kamu. Mesti kamu dah biasa dan kamu boleh bandingkan nombor. Okey, ni cikgu tak risau. Okey, kita tengok pula untuk tajuk tertib menaik dan tertib menurun. Untuk tertib menaik, kamu kena ingat nombor yang tertib menaik ialah susunan nombor daripada nombor yang kecil ke nombor yang besar. Menaik adalah dari kecil ke besar. Dan menurun pula, tertib menurun pula adalah dari nombor yang besar ke nombor yang kecil. Maknanya nombor tu semakin kecil. Nombor tu semakin kecil. Tu menurun. Okey, kita tengok contoh. Okey, ni contoh dalam buku teks kamu. Cikgu ambil dalam buku teks. Okey, dia tanya soalan ni. Apakah nombor paling kecil? Okey, nombor paling kecil kat sini berapa?
2,800. 2,800 paling kecil. Okey, sebab yang ni mula dengan 3,000. Okey, jadi 3,000 tak mahu dia besar. Jadi yang mula dengan 2,000 yang ni saja. Yang 2,800 dengan 2,900. Jadi confirm lah 2,800 lebih kecil. Dia tanya pula, apakah nombor paling besar? Nombor paling besar kita kena tengok yang tempat ribu dia. Nak tengok yang 3 ke nak tengok yang 2? Mesti tengok yang 3. Jadi 3,100 adalah nombor yang paling besar. Okey, tengok pula contoh seterusnya. Dia suruh kita susun nombor paling kecil hingga paling besar. Kalau nombor dari kecil ke besar, itu ialah tertib menaik. Sini dia dah susun dah. 2,800 naik 2,900, lepas tu 3,000, lepas tu 3,100. Tertib menurun pula. Tertib menurun mesti dari besar ke kecil. Tertib menurun mesti dari besar ke kecil. Dia ambil yang turun ni pula. 3,100, 3,000, 2,900, 2,800. Kalau kamu tengok betul-betul, dia terbalik. Kan? 2,800 mula, yang kat sini 2,800 pula ujung. Sebab menaik kecil ke besar. Tapi kalau menurun, besar ke kecil. Jadi dia terbalik saja. Okey? Senang je sebenarnya. Okey, kita tengok pula pola nombor. Pola nombor ni dia susun nombor juga. Okey, dia ada menaik, ada menurun. Okey, tengok contoh kalau buku teks kamu dah dapat buku teks kan? Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 20. Ni cikgu tengok pada muka surat 20. Okey, dia bagi nombornya 1,200, 1,205, 1,210, 1,215, 1,220. Okey, dia menaik. Nombor ni menaik sebab ni paling kecil, lepas tu naik. Dia makin besar. Dan dia naik 5. Jadi, pola nombornya ialah pola nombor menaik 5. Sebab dia tambah 5. Dia naik 5. Jadi, kita sebut pola nombornya pola nombor menaik 5. Okey, tengok pula contoh nombor 2. Ada 3,076, 3,070, 3,064, 3,058, 3,052. Okey, ni besar. Lepas tu P jadi 3,070 makin kecil. Jadi confirm pola nombornya pola nombor menurun. Okey, menurun. Sebab dia dari besar dia pergi kecil, jadi dia mesti menurun. Menurun berapa? Okey, menurun berapa kita kena tengok perbezaan dia. Dari 76 ke 70, 3,076 ke 3,070, dia kurang sebanyak 6. Macam mana cikgu tahu? Cikgu ambil 3,076, cikgu tolak dengan 3,070. Kamu ambil nombor yang besar, kamu tolak dengan nombor yang kecil. Jadi 3,076, dia tolak 6. Lepas tu baru jadi 3,070. Jadi pola nombornya mestilah menurun. Bukan menaik sebab kat sini dia tolak. Bila tolak, dia mesti menurun. Pola nombor menurun 6. Sebut 2 kali. Pola nombor menurun 6. Dia ulang 6 tu 2 kali. Okey? Okey, ni pula pada muka teks muka surat 20 juga tadi. Tapi ni nombor 3. Okey, nombor 3 dia bagi 4,130. Lepas tu jadi 4,140. Jadi 4,150. 4,160. 4,170. Dan 4,180. Okey, depan tambah 10, tambah 10, tambah 10. Jadi semua mesti tambah 10. Kalau kat depan tambah 10, mesti semua pun tambah 10. Ni dari 30 jadi 40, jadi 50, jadi 60, jadi 70, jadi 80. Jadi dia tambah 10. Okey, tambah menaik ke menurun? Tambah mesti menaik. Jadi pola nombor menaik berapa? Menaik 10 sebab dia tambah 10. Pola nombor menaik 10. Okey, kalau bawah pula dia ada 6,269,
Lepas tu tolak 9. Dia berkurang 9. Dari besar jadi kecil, jadi 6,260. Tolak 9. Lepas tu dari 6,260, tolak 9. Tapi dia tak kira pada kamu. 6,260 tolak 9, kamu boleh buat bentuk lazim. Okay, bila kamu buat bentuk lazim, 6,260 tolak 9 akan dapat 6,251. Lepas tu 6,251 tolak lagi 9 dapat 6,242. Dah ada kat sini. Okey, jadi last kali ni macam mana kita nak tahu? Kita kena tolak 6,242 tolak lagi dengan 9. Buat bentuk lazim. Okay, ni cikgu tak tunjuk bentuk lazim lah. Okay, tapi kamu kena buat bentuk lazim. 6,242 tolak 9. Okey, akan dapat 6,233. Okay, cikgu nak tanya kamu. Ni pola nombor apa ni? Menaik ke menurun? Mesti pola nombor menurun sebab dia tolak. Okey, mesti pola nombor menurun. Menurun berapa? Menurun 9. Pola nombor menurun 9. Mesti pola nombor menurun 9. Kamu ingat menaik tambah menurun tolak. Menaik tambah menurun tolak. Okey, itu kamu kena ingat. Okey, ni contoh dia. Cikgu bagi pola nombor menaik 10. Menaik maksudnya nombor tu lagi besar. Okey, contohnya 1123, lepas tu jadi 1133, jadi 1143, lepas tu jadi 1153. Jadi dia menaik sebanyak 10. Menaik 10. Okey, kat bawah pula pola nombor menurun 22. Menurun ni maksudnya dari besar dia jadi makin kecil. Okey, 2,568 jadi 2,566, 2,564, 2,562. Dari 8, yang cikgu biru ni yang beza tau. Yang hitam ni semua sama. Dari 8 dia jadi 6. Lepas tu dia jadi 4, lepas tu dia jadi 2. Dan dia adalah pada tempat sa. Jadi dia kurang 2. Kurang 2. Tolak 2. Jadi situ ialah pola nombor menurun 2. Okey, cikgu harap untuk kelas hari ni kamu faham. Okey, kalau ada apa-apa masalah kamu boleh PM cikgu. Okey, cikgu boleh tolong terangkan pada kamu. Dan kamu boleh ulang juga video yang cikgu bagi ni. Okey, bila kamu dah betul-betul faham, kamu boleh jawab latihan yang cikgu bagi dalam file yang cikgu upload dalam grup. Okey, kamu jawab. Yang ada printer boleh print soalan latihan tu dan jawab. Kalau siapa yang tak ada printer, tak boleh print, kamu boleh salin. Latihan tu dalam buku kotak. Lepas tu, lepas dah kamu habis jawab, kamu ambil gambar jawapan kamu tu, kamu send kepada cikgu. Secara personal, okay, WhatsApp peribadi kepada cikgu untuk cikgu semak. Okay, kamu buat latihan, dah siap ambil gambar, hantar kepada cikgu WhatsApp personal. Okay, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.